Dia macam ni saya kata tadi. Kalau adanya council ini, equal opportunity, sudah bincang dia kata okey, kita nak ini sama rata. Bagaimana kalau kita tengok dalam Perlembagaan 153 hak keistimewaan Melayu, tak apa dia? Termasuklah kepentingan dari segi beasiswa. Dan ini memang terkandung dalam perlembagaan. So if this council irot ataupun masuk dalam mencerobohi apa yang terkandung dalam 153, dan itu salah. That's why Perkasa mahu perkara ini diperjelaskan. Jika tidak, kita akan tolak komisen ini, pendirian kita. Selagi mana ianya tidak bertentangan dengan 153, tak ada masalah. Macam saya katakan tadi, dari segi memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia, okey, tapi not encroach, tak masuk dalam ruang lingkup perlembagaan negara 153 tadi. Okey. Kalau tak ada, saya nak tambah satu lagi, dua side statement. Saya ada baca kenyataan daripada Ketua Gerakan Pulau Pinang. Apa nama dia, saya pun lupa nama ni. Dia dengan tak semena-mena lah mengkritik Tun Dr. Mahathir dengan mengatakan ucapan Tun Dr. Mahathir jijik di perasmian Perkasa hari Ahad lalu. So this statement from Ketua Gerakan ni unbecoming. Parti Gerakan ni parti yang saya anggap dah tim kosong dah. Pertandingan pilihan raya pun tak menang. Jadi Ketua Gerakan ini, Pulau Pinang ni suka sangat buat kenyataan tanpa mengetahui apa yang dicakapkan oleh Tun. Dan ucapan Tun langsung tidak resis. Setelah berkali-kali kita ulang. Baru ni pun boleh tengok persidangan Perkasa ni. Mana kita ada menyentuh soal kepentingan hak kaum lain. Kita hanya mempertahankan hak kita kaum Bumiputera. Tapi dia kata ucapan Tun Jijik ini sekira kurang kenyataan yang betul-betul biadab dan kurang ajar. Sebagai seorang rakyat yang tidak menghormati pandangan seorang statesman, Dr. Mahathir adalah negarawan yang dia keluar pandangan sesudah 20 tahun, 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. So jangan cepat melatah. Dan juga saya baca saya baca ni saya baca terjemahan daripada Sin Chiu Jipo, perkara kuasa Perkasa, ruangan Opinion Corner, muka surat 28, oleh Tan Hui Chiao dengan menyerang Perkasa dan menuduh saya macam-macam. Jadi sok-sok khabar Cina ni duduk menulis perkara yang membakar semangat perkauman. Lepas itu bila utusan Malaysia dan lain-lain pihak termasuk saya mempertahan ataupun mengubah pandangan, mereka tidak siap. Kenyataan kita mereka tidak siap. Cuma mereka menyiarkan sebelah pihak saja. Dan kita sedang monitor sosok khabar Cina ni, sebab selama ini mereka menuduh akhbar-akhbar Melayu saja. Tapi dalam akhbar Cina cukup sensitif, cukup perkauman. Dan mereka tidak tahu apa yang kita bincang. Kalau kita tengok semua persidangan Perkasa begini, satu hari begini, perasmian baik, persidangan sampai akhir pun kita buat rakaman. Ada CD penuh. Cek sama ada ianya perkauman ataupun tidak. Semuanya sekitar mengenai dengan permasalahan kaum Bumiputera. Dengan kita tidak menyentuh kepentingan pihak-pihak kaum lain. Kenapa surat khabar Cina tak tulis mengenai dengan perhimpunan SECU 2095 pertubuhan tahun 99 lalu? Kenapa dia tidak tulis mengenai dengan Zon Jiandong bersabit dengan tuntutan sekolah vernacular? Jadi kalau dia terus mencabar dan mengungkit perkara-perkara seumpama ini, kalau dia terus mengungkit dan menulis perkara-perkara seumpama ini, akan sampai waktu nanti Perkasa akan start bongkar segala tuntutan yang dibuat oleh mereka-mereka ini, termasuk dengan tulisan-tulisan surat khabar Cina ni. Dan saya dah buat ada satu jawatan kuasa untuk menterjemah semua tulisan-tulisan dalam surat khabar Cina yang saya anggap resis dan menyentuh kepentingan orang Melayu dan kaum Bumiputera,
Dan semua tulisan-tulisan ini saya akan edar di seluruh negara. Saya nak orang Melayu tahu. Saya nak orang Melayu tahu apa yang mereka tulis. Sebab kita dah tak tahan dah. Dan kita sudah cukup selama ini membendam rasa. Dan selama ini kita tidak membesar-besarkan. Walaupun ditulis oleh akhbar-akhbar ini sebab orang Melayu tak tahu baca dalam bahasa Cina. Jadi tulisan-tulisan dalam akhbar Cina ini betul-betul membakar semangat orang Cina supaya benci pada orang Melayu. Itu dia punya maksudnya. Iaitu nak membakar semangat orang Cina supaya benci pada orang Melayu. Saya nak ingatkan kepada surat khabar CJ Jipoh ni. Kita juga boleh buat supaya orang-orang Melayu benci pada orang Cina. Tapi kita tak akan buat. Dan kita tak akan buat untuk tujuan itu sebab perkasa bertanggungjawab. Kita tetap dengan pendirian kita, berjuang ikut perlembagaan, mendukung perpaduan rakyat Malaysia. Bangsa teras Malaysia ialah bangsa Melayu dan kaum Bumiputera. Tetapi apa yang dibuat oleh surat khabar CJ Jipoh ni betul-betul nak menyemarakkan api perkauman. So they have to take responsible. Mulai pada sekarang semua tulisan-tulisan ini akan kita terjemah, akan kita edarkan di seluruh negara. Dan insya-Allah tak lama lagi perkasa pun ada surat khabar. Dalam akhbar Suara Perkasa kita akan muatkan semua terjemahan yang menulis bersabit dengan surat khabar yang yang menulis yang babak hal-hal Melayu ni. Okey. Dalam kes gerakan tu apa action daripada perkasa lepas ni? Kita tak ada apa-apa action. Apa yang kita boleh ambil tindakan selain daripada kita tunggu mengecam. Kita hanya sadar mengeluarkan kenyataan untuk mengecam kenyataan yang dibuat oleh ketua gerakan. So kita tidak ada kuasa untuk ambil tindakan. Tidak bersyarat untuk tuntut permohonan maaf? Saya rasa tak perlu. Sebab kalau saya tuntut maaf pun mungkin dia tidak akan tuntut maaf. So cuma kalau kita bantai dia orang nanti, dia orang kena terima lah. Dan yang kedua, saya nak beritahu pada gerakan, esok-esok dia akan menghadapi pilihan raya. Dia akan bertanding pilihan raya atas sebagai tiket calon Barisan Nasional. Walaupun dia bertanding di kawasan majoriti orang Cina, di mana saja kawasan, terdapat juga pengundi-pengundi yang bukan Melayu, yang bukan Cina. Begitu juga kawasan orang Melayu pun ada pengundi Cina. Jadi mana kalau gerakan kenyataan yang dibuat oleh ketua gerakan seumpama ini, saya percaya orang Melayu tidak akan beri sokongan kepada calon gerakan. So sekarang ni 2 undi pun penting, 3 undi pun penting. Jangan dia ingat undi orang Cina saja penting, undi orang India saja penting, undi Melayu pun penting. Termasuklah UMNO sendiri. If they lost dia punya own base, mana kuasa akan hilang. Jangan dia ingat kata undi India dengan Cina saja penting, kawasan-kawasan lain undi Melayu pun penting. So di sini kalau perkara ni dia terus-menerus buat macam ni, gerakan tidak akan mendapat sokongan daripada orang Melayu. That's all. So itu hukumannya. It's up to them. Anything. Okay.